Selepas Jasin, Pasir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, terima kasih atas kesempatan untuk saya mengambil bahagian pada perbahasan belanjawan tambahan. Saya mulakan Tan Sri dengan perkara yang berkaitan dengan isu sustainability atau penerusan atau kesinambungan institusi Petronas. Tan Sri, baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Jalil mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan harus mengurangkan penggantungan dari sudut sumber revenue negara daripada sumber oil and gas. Semalam Tan Sri, dalam Business Times, CEO Petronas menyebut bahawa Petronas akan mengurangkan bayaran dividen kepada kerajaan kerana Petronas terpaksa menumpukan kepada pelaburan untuk mencari telaga minyak baru. Petronas adalah sebuah syarikat minyak di peringkat dunia yang kadar pelaburan semula untuk meneroka punca baru paling rendah. Pada tahun 2008, cuma 35% daripada perbelanjaan Petronas diperuntukkan untuk reinvestment ini. Pada tahun 2009, ianya cuma 21% sahaja. Manakala kalau ini nak dibandingkan dengan syarikat-syarikat minyak antarabangsa yang lain Tan Sri, seperti Shell, BP, ExxonMobil, National Iran Oil Company, Sinopec dan banyak lagi, angka pelaburan semula syarikat-syarikat gergasi dunia ini ialah di antara 52 sehingga 77%. Walhal kita cuma 21%. Sedangkan penyumbang utama kepada pendapatan negara ialah Petronas. Petronas ibarat angsa yang bertelur emas. Ya. Kalau ianya melalui proses pelaburan semula meneroka hasil baru ini yang rendah, artinya dia berada dalam keadaan under investment. Jadi keupayaannya untuk menemui blok-blok minyak baru akan terjejas, dan ini berkait dengan soal penerusan operasi minyak. Angka yang paling munasabah kata Petronas ialah mereka mesti berbelanja sekitar 40% untuk tujuan pelaburan semula. Tan Sri, dalam tempoh Petronas lahir, sumbangan bayaran langsung Petronas kepada akaun negara perbendaraan ialah hampir 431 bilion. Ini tak termasuk yang disebut subsidi atau istilahnya foregone profit dan segala macam. Yang direct paid atau bayaran langsung terus kepada kerajaan jumlahnya 431 bilion sejak Petronas wujud. Daripada 431 bilion ini Tan Sri, untuk tempoh 2006 hingga 2009 itu 3 tahun saja jumlahnya ialah 236 bilion ringgit Malaysia telah disumbangkan oleh Petronas kepada kerajaan. Waktu itu Kepala Batas jadi Perdana Menteri. Dalam tempoh Kepala Batas jadi Perdana Menteri, 55% daripada sumbangan Petronas dilakukan ketika Kepala Batas menjadi Perdana Menteri. Maknanya jumlah yang begitu besar, tapi dia tidak memberi langsung kesan kepada mengurangkan kebergantungan kepada hutang negara. Ya. Sumbangan Petronas yang begitu tinggi dalam tempoh ini memang sesuatu yang menarik untuk kita persoalkan. Cuma apabila perkara ini saya bangkitkan ialah semalam CEO Petronas dia sebut sejak 3 tahun yang kebelakangan ini pengeluaran minyak Petronas ini sudah pun merosot untuk 3 tahun berturut-turut. Ya. Setakat 31 Mac 2011 itu sudah menjadi 1.6 juta tong, 1.61 juta tong. Berbanding pada tempoh yang sama tahun 2010, jumlahnya ialah 1.63 juta tong. Maknanya untuk 3 tahun berturut-turut dia kata hasil sudah pun menjunam jatuh, dan ini menyebabkan usaha untuk meningkatkan pencarian itu dilipat gandakan. Sebab itu dia mencadangkan supaya sumbangan atau pemberian Petronas kepada kerajaan tak boleh lagi ditetapkan pada 30 bilion.
Dia cadangkan, dia nak potong 2 bilion, dia nak bagi 28 bilion sahaja. Ya, itu cadangan Petronas. Saya ingin tahu apakah pendirian kerajaan terhadap persoalan ini ketika Petronas harus membelanjakan pelaburan semula meneroka pencarian telaga minyak baru itu rendah. Pada masa yang sama Petronas ditetapkan wajib menyumbang pada kerajaan pada kadar 30 bilion. Sekarang CEO Petronas mengemukakan pula masalahnya ialah hasil yang semakin berkurangan untuk tempoh 3 tahun kebelakangan ini, ditambah pula dengan sumbangan yang ditetapkan pada kadar 30 bilion, dan dia nak bagi sumbangan sehingga 28 bilion sahaja. Tan Sri Yang Dipertua, hal Petronas ini berkait dengan polisi pelaburan. Sebelum itu Petronas di bawah Tan Sri Hassan mengutamakan pelaburan di luar negara. Sudan misalnya, pelaburan Petronas adalah 1/3 daripada pelaburan luar negara. Dan kita ingin tahu apakah perkembangan terbaru terhadap perolehan dan keuntungan Petronas hasil daripada bertukar strategi pelaburan daripada luar negara kepada dalam negara. Di Iran, Tan Sri Yang Dipertua, kawasan yang disebut South Pass, kerjasama Petronas dengan National Iran Oil Company juga. Kita ingin mendapatkan perkembangan terbaru, terutama kerana kita telah pun menghentikan pembelian crude oil daripada Iran yang berjumlah antara 50 hingga 60 ribu barrel sehari, ekoran daripada sanction yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Apakah Petronas boleh meneruskan mengusaha hasil telaga minyak di Iran dengan kerjasama NIOC ini, atau apakah sanction itu setakat kita patuh di peringkat membatalkan atau menghentikan pembelian minyak daripada Iran. Isu penerusan Petronas ini penting kerana minyak adalah hasil yang berkurangan. Seharusnya ianya menjadi satu peninggalan kepada generasi akan datang jika sekiranya hasil ini diuruskan dengan bijaksana. Tan Sri Yang Dipertua, perkara yang dibangkit oleh rakan saya daripada Pokok Sena dan juga Kuala Selangor tadi ialah menyentuh tentang cadangan penjualan 83,879 hektar ladang tabung haji di Riau. Semalam Business Time memetik sumber daripada CEO tabung haji bahawa ladang yang mula beroperasi atau dimiliki oleh tabung haji sejak tahun 1997 itu pada prinsipnya telah pun dipersetujui untuk dijual kepada sebuah syarikat yang berpengkalan di Indonesia, dan yang nak dijual itu ialah 95% daripada ladang seluas 83,879 hektar. Cuma yang menimbulkan perkara untuk kita bangkitkan ialah duit daripada penjualan itu, kata CEO tabung haji ini, dia akan gunakan untuk melabur dalam aset peladangan yang lain. Dia jual aset ladang ini, dia nak melabur kepada aset peladangan yang lain. Sebab katanya aset peladangan itu memberikan pulangan yang lumayan, dan aset peladangan yang dimiliki tabung haji mempunyai prospek keuntungan jangka panjang. Dia agak ada pertentangan. Kalau betul ianya berasaskan kepada pendapatan lumayan bersumberkan peladangan dan memberikan pulangan jangka panjang yang baik, kenapakah ladang yang dikatakan memberikan pulangan 3 juta ringgit sehari ini mau dijual kepada syarikat yang dikatakan berpengkalan di Indonesia? Ya, yang disebut status sekarang dengan izin Tan Sri ialah conditionally accepted, subject to transaction details. Bolehkah kepada Dewan Yang Mulia ini, menteri yang bertanggungjawab memaklumkan apakah perincian terhadap cadangan urus niaga ini, kerana kita mempunyai local standby untuk membangkitkannya sebagai satu daripada pendeposit atau penyimpan dalam akaun tabung haji. Apakah aspek due diligence telah dilakukan, siapakah pihak yang melakukannya, dan apakah pertimbangan yang dibuat untuk melupuskan sehingga 95% penjualan ladang ini. Hal ini memerlukan penjelasan daripada pihak kerajaan. Tan Sri Yang Dipertua, isu air Kelantan beberapa kali dibangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya sempat melakukan sedikit penelitian
Apabila kerajaan bertukar tangan pada tahun 1990, pada waktu itu projek air Kelantan Utara telah pun menerima kelulusan sebanyak 60 juta ringgit. Tetapi apabila kerajaan negeri bertukar tangan, bantuan itu disekat dan tak sampai. Masalah pengurusan air ini dinyatakan dalam jadual 9, tanggungjawab negeri dan tanggungjawab kerajaan pusat. Kerajaan negeri ialah menguruskan sumber air, pembiayaan sumber air, berbelanja untuk melengkapkan prasarana bekalan air, itu jatuh di bawah tanggungjawab kerajaan pusat. Berbeza dengan negeri-negeri lain, kerajaan pusat memberikan grant kepada kerajaan negeri, manakala kerajaan Kelantan terpaksa berhutang atau meminjam. Statusnya ialah membayar balik pinjaman untuk melengkapkan kemudahan bekalan air di Kelantan. Isunya ialah menggantikan paip-paip air yang lama dan membina loji-loji rawatan air serta berusaha mengurangkan non-revenue waters dengan izin. Tiga aspek ini adalah menjadi tumpuan kepada syarikat air Kelantan dengan segala macam keterbatasan, dengan terpaksa berhutang dan meminjam daripada kerajaan persekutuan. Sebab itulah tanggungjawab ini jika dilaksanakan dengan sempurna mengikut bidang kuasa kerajaan pusat dan negeri, masalah bekalan air Kelantan akan dapat diatasi. Saya ingin menekankan bahawa nilai pinjaman setakat ini, Tan Sri, sudah pun mencecah hampir 800 juta ringgit. Apakah kerajaan pusat bersedia untuk menukar status pinjaman ini kepada grant, seperti mana negeri-negeri yang lain mendapat status grant dan bukannya status pinjaman? Kalau itu dapat dilakukan, ia dapat meringankan beban dengan lebih baik. Tan Sri Yang Dipertua, kita berbahas tentang macam bola laluan Arau minta jelasan. Terima kasih Tuan Yang Betul, Tan Sri Yang Betul, dan terima kasih Yang Berhormat Macang. Saya ingin bertanya Yang Berhormat, sejak 5 tahun yang lalu apabila pindaan perlembagaan negara telah dibuat, iaitu berkaitan dengan kuasa-kuasa air di peringkat negeri, dan saya tidak nafikan sebahagian daripada pandangan yang telah dibangkitkan oleh Macang itu ada betulnya, tetapi kalau kita mengikut pindaan perlembagaan negara yang dibuat 5 tahun yang lalu yang menyebabkan tertubuhnya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, maka kerajaan negeri Kelantan perlu membuat penghijrahan kepada kerajaan pusat dan pada tempoh-tempoh yang tertentu berdasarkan term and condition dengan izin Tuan Yang Dipertua yang dipatuhi bersama secara konsensus. Jadi negeri-negeri yang telah pada asasnya kalau menerusi Kementerian Air, tidak menerusi KKLW, semua pinjaman yang diberi pada asasnya dia akan diberikan kepada soft loan ataupun dalam bentuk pinjaman mudah. Kemudian negeri-negeri akan membuat rayuan, barulah ditukar kepada grant seperti mana Yang Berhormat Macam makikan tadi, seperti mana berlaku pada kerajaan negeri Pulau Pinang, iaitu Yang Berhormat Yang Berhormat Lim Guam Eng, iaitu telah Ketua Menteri telah membuat penghijrahan, boleh dikatakan di antara yang pertama kepada federal, iaitu disebut ada setengah perkataan yang tak berapa elok, rejim baru. Jadi di sini saya ingin penjelasan Macam. Saya faham apa yang dibangkitkan oleh Macam itu adalah benar apabila over treatment yang berlaku pada tiap-tiap air Kelantan yang menyebabkan content of water itu sebenarnya terlalu teruk kalau kita bandingkan negeri yang lain. Jadi mungkin sekarang dalam peringkat perbincangan untuk proses ini, tetapi saya rasakan dia tidak ada masalah kalau kerajaan Kelantan bersedia untuk membuat penghijrahan dengan kadar yang segera. Saya ingat perkara-perkara yang dimangkitkan oleh Macam seperti non-revenue water dan lain-lain ini insyaAllah dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Jadi saya mohon berkongsi dengan Yang Macam berhubung dengan perkara ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya dari Arau, dan saya sememangnya difahamkan bahawa perundingan di antara kerajaan negeri yang telah pun mencapai beberapa keputusan di peringkat Exco dengan pihak kerajaan pusat sedang berlangsung dalam soal yang menyentuh tentang penghijrahan atau menghijrahkan penguasaan atau pengurusan aset air, dan kita berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan baik kerana ianya memberikan kesan ketara dalam model Pulau Pinang misalnya. Ini menurunkan hutang negeri Pulau Pinang kepada kerajaan pusat sekarang cuma tinggal 30 juta ringgit sahaja, berbanding Kelantan sekarang 1.1 bilion, bedah 2.4 bilion.
dan kebanyakan hutang ini disumbangkan daripada hutang dalam bentuk pinjaman menguruskan hasil air. Terima kasih kepada sahabat saya dari Arau. Tan Sri Dipertua. Macam sedikit saja. Sebab saya tertarik dengan apabila Arau rakan saya membangkitkan isu perlembagaan. Seperti yang Arau jelaskan tadi, tapi saya mohon penjelasan lanjut ialah, bayangkan kalau tujuan pindaan yang memberi kuasa asal negeri-negeri yang pada mulanya mempunyai kuasa mengurus tanah, air dan sebagainya itu hasil bumi, di mana implikasinya sekarang menjadi satu perkara yang bagi saya membebankan negeri. Saya rasa itu memberi satu ruang kepada kita hari ini, kerajaan hari ini, untuk mengkaji semula, kerana pada pandangan saya kalau federalisme yang dimasukkan itu ialah seolah-olah bebankan negeri. Bagi saya, dengan izin, kalau manusia ada, kita panggil maruahnya, human dignity, saya rasa negeri-negeri juga punya maruahnya, the state dignity. Bagi saya federalisme itu bukannya bermaksud yang pusat menekan ataupun dengan subordinate superior than the state. Bagi saya isunya isu maruah sama. Pada pandangan saya Mancang, di kerajaan Kelantan hari ini pun tahu bahawa isu air ini adalah isu penting, saya tahu, dan mereka cuba berusaha bertungkus lumus. Kebetulan saya terlibat di satu firma guaman yang dulu terlibat secara langsung menyediakan khidmat nasihat guaman kepada kerajaan Kelantan. Yang saya mohon pandangan Macam seterusnya, saya tahu di bawah pengerusi SPAN yang baru ini, dia tahu bahawa dengan izin, water is a new crisis, betul, kalau sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik. Di atas dasar itu, saya rasa kerajaan hari ini perlu mengeluarkan satu dasar yang baru yang lebih menguntungkan rakyat di negeri-negeri, kerana hasil air, tanah dan sebagainya itu ialah hasil negeri dan tidak boleh, bukan sebaliknya. Mohon penjelasan. Tan Sri Dipertua, terima kasih pandangan rakan saya daripada balik pulau. Saya sempat menyemak jadual 9 para 6/C dan para 11/B yang memberikan penjelasan yang terang tentang kuasa negeri dan kuasa pusat dalam bab menguruskan bab air ini. Negeri menguruskan sumber air, pusat menyuburkan punca air, membiayai prasarana dan pembangunan air yang lain. Jadi sama ada institusi SPAN diwujudkan dalam konteks melaksanakan semangat perlembagaan ini ataupun tidak, ianya haruslah memberikan situasi win-win. Negeri tidak dibebankan dengan perbelanjaan membiayai mengadakan prasarana air, rakyat mendapat yang terbaik pada ketika kerajaan pusat dilihat melaksanakan tanggungjawabnya. Tan Sri Dipertua, semalam kita berbahas, semalam kita tak sempat berbahas berkenaan dengan saya ingin sebelum balik ke bab, saya nak tanya bab air je. Pagi tadi soalan saya nombor 8, dan soalan ini telah dijawab oleh Menteri bahawa status bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri ialah statusnya pinjaman mudah. Tapi apa yang saya ingin dapat penjelasan daripada Macang, pada 4 hari bulan 2 2012, satu kenyataan yang telah dipetik daripada akhbar Mingguan Malaysia, iaitu telah dilafazkan oleh pengurusi perhubungan UMNO Kelantan, iaitu salah seorang menteri kabinet, telah menyatakan bahawa 600 juta diberi secara percuma kepada Menteri Besar Kelantan. Apa pandangan dan sama penjelasan daripada Macam? Terima kasih. Terima kasih rakan saya dari Tanah Merah. Faktanya jelas, 600 itu bukanlah sumbangan percuma, itu bertaraf pinjaman yang kerajaan negeri kena bayar mengikut jadual pembayarannya. Ya, walaupun datang daripada menteri, jemaah menteri sekalipun, tetapi fakta itu tak boleh diubah. Ya. Tan Sri Dipertua, semalam ketika kita berdebat dan berhujah berkenaan dengan laporan PSC tentang reformasi pilihan raya, saya ingin ketengahkan satu perkara dalam laporan yang menyebut terhadap reaksi SPR mengenai kedapatan beberapa jumlah undi ragu. Dalam kategori pertama, 42,000 nama dalam daftar pemilih wujud, tapi dalam daftar Jabatan Pendaftaran Negara tak ada.
Reaksi SPR tahap kepada jawatankuasa pilihan parlimen ini, muka surat 11, ialah bahawa SPR tidak ada kuasa untuk mengeluarkan nama-nama ini, walaupun SPR sendiri mengangkat ini sebagai undi ragu. 42,000 ini sumbernya SPR. SPR kata ini undi ragu. Tak ada dalam JPN, ada dalam daftar SPR. Bila ditanya oleh jawatankuasa pilihan parlimen untuk minta dikeluarkan, SPR kata dia tak ada kuasa. Saya ingin mendapat penjelasan menteri. Saya merujuk kepada peraturan-peraturan pilihan raya, kurungan pendaftaran pemilih dalam perkara 2G. Dia menyebut dengan jelas bahawa tertakluk kepada sub peraturan 5, ketua pendaftar boleh pada bila-bila masa membuat apa-apa perubahan atau pertukaran kepada daftar pemilih induk atau daftar pemilih tambahan sebagaimana yang difikirkannya perlu bagi maksud. Dia ada A, B, C, saya baca G, memotong nama mana-mana orang yang pada pendapat ketua pendaftar tidak berhak kerana apa-apa sebab. Sebab di sini ialah mereka tak ada nama dalam JPN. Mereka ada nama dalam SPR. SPR ada kuasa untuk membersihkannya. Penjelasan SPR kepada jawatankuasa parlimen ini ialah mereka tidak ada kuasa. Disebut di sini perkara 3, jika suatu kesilapan telah menyebabkan mana-mana orang didaftarkan sebagai seorang pemilih bagi satu kawasan pendaftaran yang bukan kawasan pendaftaran yang berkenaan dengannya, orang itu sepatutnya telah didaftarkan. Ketua pendaftar boleh memasukkan nama orang itu ke dalam daftar pemilih induk atau daftar pemilih tambahan bagi kawasan pendaftaran yang berkenaan. Kes ini merujuk dengan jelas. Kes Bandar Tun Razak, alamatnya berdaftar di PJ dalam kawasan Selangor, dipindahkan ke kawasan Lembah Pantai wilayah persekutuan yang tanpa pengetahuannya. Perkara 3 peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih menyebut jika satu kesilapan telah menyebabkan mana orang daftarkan bukan di kawasan yang dipilihnya, SPR boleh melakukan pindaan. Tapi terhadap perkara ini, bila ditanya kepada SPR oleh jawatankuasa parlimen, SPR kata dia tidak ada kuasa itu. Perkara ini perlu penjelasan kerana ianya termaktub dengan jelas dalam peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih di dalam bab 5, iaitu bab pelbagai. Kuasa ada. Isunya ialah daftar pemilih yang bersih. Selain daripada yang saya sebutkan itu, saya percaya bahawa semangat untuk mengadakan pilihan raya yang bebas dan bersih ini harus bermula dengan daftar pemilih induk yang bersih. Minit. Masih Macam. Saya nak tanya pada Macam, dalam keadaan di mana adanya senarai nama-nama dan nombor IC yang terdapat di dalam SPR tetapi tak dapat dalam JPN, sedangkan JPN itu adalah sumber segala IC, tidakkah ini bermakna bahawa IC itu adalah IC palsu dan orang-orang ini sepatutnya ditangkap oleh pihak polis kerana nak ditanya dari mana mereka boleh dapat IC palsu itu, bukan diberikan satu respons ataupun reaksi yang acuh tak acuh dan terus mempertahankan hak untuk mengundi dengan mengekalkan mereka dalam senarai SPR. Tidakkah ini merupakan satu reaksi dan respons yang teramat pelik, sedangkan ianya mengancam keselamatan negara? Ada IC palsu sebanyak 42,000 tetapi orang semua tak nak ambil tahu. Apa pandangan Macam berhubung dengan itu? Respons kepada itu yang bermakna lepas tu Gulo. Terima kasih Tan Sri. Warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun, bila dia nak daftar dengan SPR, dia akan kena isi 3 salinan surat. Dan dokumen wajib ialah kad pengenalan atau MyCard. Itu rukun dalam nak mendaftar. Tanpa MyCard, mustahil namanya boleh didaftarkan. Kalau mustahil didaftarkan, mustahil nama ada dalam daftar pemilih. Keadaan di hadapan kita ialah bila SPR sendiri mengakui 42,000 ni adalah kategori pengundi ragu, dan perkara ini disedari oleh jawatankuasa PSC on Electoral Reform, dan sure jawatankuasa itu pun juga terang, bolehkah SPR mengeluarkan nama? SPR memberikan reaksi yang non-committal, dan ini menyebabkan keadaan yang kita sebut sebagai daftar pemilih ragu ini berterusan, masih tak boleh keluar. Walaupun laporan itu menyebut bahawa tidak terdapat nama pemilih yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih,
Tetapi dikesan dalam jawatan kuasa ini seorang perempuan yang lahir tahun 1853, Tan Sri, mengundi di Parlimen Setiawangsa. Namanya Wong Kuan Mei. Ya. Ini 1853, umur dia berapa sekarang? 159. Dalam laporan ini bahawa hasil verifikasi MIMOS terhadap daftar pemilih SPR sehingga 15 Februari perkara 2, tidak terdapat nama pemilih yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih, kecuali lah Wong Kuan Mei, umur 159 tahun ini masih ada lagi. Ya. Mungkin ini kes terpencil, tapi rohnya yang kita nak tegur dan kita nak beri pandangan ialah soal komitmen untuk membersihkan daftar pemilih. Selain daripada yang ditukar, selain daripada 42,000, selain daripada satu alamat, bukan kem askar, tapi lebih daripada 100 nama. Hal-hal ini memerlukan syur jawatan kuasa ini diteliti dan SPR mesti menunjukkan komitmen untuk membetulkannya. Ketika kita meminta supaya proses undi pos ditukar kepada undi awal kepada anggota tentera dan polis, terutama yang tidak bertugas di lokasi strategik negara pada hari pengundian, SPR pula selesa mencatat 140,000 nama petugas sukarelawan mereka yang mau dianggap sebagai pengundi pos. Apa yang menghalang sukarelawan SPR mengundi 2 hari lebih awal? Kalau indelible ink digunakan, gunakan sekali. 2 hari kemudiannya tapi SPR masih terus bertegas nak masuk 240,000. Ini sebagai pengundi pos. Yang paling menjolok angka ini mengatasi jumlah keseluruhan pengundi pos, askar dan polis dalam negara kita. Ya. Sebab utama kenapa kita mau melakukan reformasi pilihan raya adalah nak menukar undi pos kepada undi awal. Tetapi ternyata SPR tidak mempunyai semangat untuk melakukan perubahan itu. Sebab itu Tan Sri, saya ucap terima kasih di atas ruang yang Tan Sri berikan kepada saya untuk mengambil bahagian. Saya percaya bahawa perdebatan seperti ini memerlukan jawapan yang juga bertanggungjawab daripada pihak menteri untuk membantu kita mendapat jawapan dan kesimpulan terbaik. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum. Jasin. Terima kasih.